Selamat sejahtera. Tajuk PDPR kita pada hari ini ialah jadual berkala unsur moden. Dalam subtopik sebelum ini kita telah mempelajari tentang asas jirin. Ia adalah sambungan daripada subtopik sebelumnya. Di bawah bab 8 unsur dan bahan. Okey pelajar, anda telah mempelajari tentang jadual berkala unsur semasa anda berada di tingkatan 1. Anda telah belajar tentang 118 jenis unsur yang disusun dalam jadual berkala unsur moden. Ini adalah sambungan daripada apa yang telah anda pelajari di tingkatan 1. Mari kita kaji jadual berkala unsur moden yang ada di muka surat 171 dalam buku teks awak. Okey, ini adalah jadual berkala unsur moden. Okey, kita lihat turus menegak. Turus menegak adalah daripada atas ke bawah. Kita ada 18 turus menegak. Okey, semua turus menegak ini dikenali sebagai kumpulan. So bila kita ada 18 turus menegak, kita ada 18 kumpulan. Okey, antara kumpulan-kumpulan penting yang pelajar perlu tahu nama adalah logam alkali kumpulan 1, logam alkali bumi kumpulan 2, halogen kumpulan 17, gas nadir kumpulan 18, unsur peralihan di antara kumpulan 3 hingga 12. Ini adalah antara nama-nama yang awak perlu ingat. Okey, kita pergi seterusnya pada kala. Bila dalam jadual berkala, kita sebut perkataan kala, ia merujuk kepada unsur yang disusun dalam barisan mengufuk. Okey, daripada kiri ke kanan. Kalau anda lihat, kita ada 7 kala daripada kiri ke kanan. Okey, lihat ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seterusnya apa yang perlu awak tahu dalam jadual berkala? Okey, color, warna dia. Okey, kita lihat warna kuning dalam jadual berkala yang ada dalam buku teks, okey, adalah bahan logam, manakala warna oranye atau jingga kemerahan adalah bahan separuh logam, dan seterusnya warna biru pula mewakili bahan bukan logam. Okey. Dan juga nama huruf tu, kalau awak tengok, kalau huruf tu berwarna hitam, dia adalah bahan pepejal. Kalau huruf tu dalam warna merah, cecair. Seterusnya warna biru adalah gas. Okey. Di bahagian bawah jadual berkala unsur moden terdapat 2 siri unsur. Okey, kita ada 2 siri unsur dengan nombor proton 57 hingga 71. Dia cut dekat sini ya, dia potong dekat sini, dia bawa ke bawah Okey. Nombor proton 57 hingga 71 dan 87 hingga 103 yang diletakkan secara berasingan. So 2 siri unsur ini disebut dikenali sebagai apa? Siri lantanida dan siri actinida. Okey, kita pergi seterusnya. Penerangan yang lebih jelas. Pertama, apabila merentasi kala dari kiri ke kanan, didapati sifat kimia, sifat fizik unsur berubah secara beransur-ansur. Kita lihat pertama, sifat logam berkurang dan sifat bukan logam akan meningkat. Kalau kita tengok dalam jadual berkala yang cikgu tunjukkan tadi, di bahagian kiri warna kuning, seterusnya ia akan pergi kepada warna oranye dan biru. Okey, iaitu daripada logam, separuh logam dan menjadi bukan logam. Itu yang dimaksudkan dengan sifat logam dia mula berkurang daripada kiri ke kanan. Seterusnya, perubahan sifat oksida daripada oksida base kepada oksida asid. Okey, sifat kekonduksian arus elektrik semakin berkurang. Semakin berkurangan, kenapa pelajar? Kita tahu.
Daripada kiri ke kanan, kalau kita kata sifat logam dia berkurang, logam salah satu ciri-ciri dia adalah boleh mengkonduksikan arus elektrik. Manakala bukan logam, tidak boleh mengkonduksikan arus elektrik. Jadi sifat kekonduksian arus elektrik semakin berkurang daripada kiri ke kanan. Okey, bagaimana prinsip susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden? Okey, dalam jadual berkala unsur moden, unsur disusun mengikut tertib menaik nombor proton. Ini wajib ada keyword dalam jawapan awak. Tertib menaik nombor proton daripada kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. The main keyword is dia susun berdasarkan nombor proton menaik, iaitu tertib menaik nombor proton. Okey pelajar, apa itu nombor proton? Nombor proton ditakrifkan sebagai bilangan proton yang terdapat dalam nukleus. Okey pelajar, okey, nombor proton sama dengan apa tadi? Bilangan proton dalam suatu nukleus atom. Dalam satu atom tu ada nukleus, so kita tengok berapa bilangan proton di dalam nukleus itu. Okey, susunan elektron pula. Bagi atom neutral, pelajar, terms neutral ni bermaksud bilangan proton adalah sama dengan elektron. Sebelum ni kita tahu proton bercas positif, elektron bercas negatif. Jadi bila dia neutral, mestilah bilangan proton dan elektron mesti sama. Barulah jumlah cas dia akan menjadi sifar. Okey, seterusnya pelajar. Elektron disusun mengelilingi nukleus dalam petala elektron. Awak dah belajar kan dalam subtopik sebelum ini. Jadi kat tengah-tengah dia, di nukleus dia, kita ada proton dan neutron. Manakala di sekeliling nukleus tu, kita ada elektron yang disusun bagi mengorbit dia punya nukleus. Okey, elektron disusun mengelilingi nukleus dalam petala elektron. Dia mengorbit di dalam petala. Okey, seterusnya. Elektron akan memenuhi petala terdekat dengan nukleus dahulu. Okey. Elektron hanya dapat diisi dalam petala baharu apabila petala sebelumnya telah diisi. Jadi bila awak isi, awak tak boleh letak di petala nombor 7 dahulu. Dia kena bermula dari petala pertama. Bila petala pertama telah penuh, barulah kita ke petala kedua. Bila petala kedua dah penuh, kita ke petala yang ketiga. Dia tak boleh bermula daripada petala yang ke belakang datang ke depan, tak boleh. Dia ada sistem penyusunan dia, iaitu elektron hanya dapat diisi dalam petala baharu apabila yang sebelumnya tu dah penuh. Okey, kita lihat bagaimana elektron disusun. Okey, dalam petala pertama, maksimum kita boleh letak 2 elektron sahaja. Okey, seterusnya petala yang kedua 8 elektron, petala yang ketiga 18 elektron. Ini maksimum. Tetapi untuk SPM, sekiranya biasanya dalam SPM dia akan tanya 1 hingga 20. Maksudnya unsur pertama hingga ke unsur 20. Jadi pelajar hanya perlu tahu menyusun susunan elektron bagi unsur pertama hingga 20. Jadi pelajar, kalau 1 hingga 20, kita akan isi 2 elektron dalam petala pertama, 8 elektron dalam petala kedua, 8 elektron dalam petala kedua dan seterusnya 8 elektron dalam petala ketiga. Ini hanya boleh diguna pakai untuk unsur pertama hingga 20 sahaja. Yang 18 ni tak akan keluar dalam silibus awak, suruh awak susun. Awak hanya diminta untuk menyusun daripada unsur pertama hingga ke unsur 20 sahaja. Jadi bagaimana untuk menyusun? Kalau kita rujuk pada buku teks awak, kalau dalam buku teks awak boleh lihat di muka surat 172. Okey, dalam muka surat 172,
Dia memberi contoh sulfur. Okey pelajar, sulfur dia punya nombor proton adalah 16. Okey pelajar, 16. Cikgu kata petala pertama maksimum boleh isi 2. Okey, kita dah isi 2 sulfur, 1, 2. So 16 tolak 2 tinggal 14. Petala kedua maksimum boleh isi 8. Okey, total 16 tolak 2 ini bagi petala pertama. Okey. Dah tinggal berapa? 14. Okey, petala kedua masih boleh diisi lagi. Okey, kita boleh isi maksimum 8 sahaja 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, dah isi 8, masih ada lebih daripada 16 tadi. Okey, dah tolak. Di petala kedua kita isi maksimum 8. So petala kedua dia dah fit. Okey pelajar. Balance ada berapa? 6. Okey. Sekarang sama juga seperti petala kedua. Petala ketiga boleh isi maksimum 8. Tetapi bagi atom sulfur kita ada balance atau baki sebanyak 6 elektron sahaja. Jadi kita fitlah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So susunan elektron dia adalah ditulis begini. 286. Okey, so kita pergi sampai petala ketiga sahaja. Petala ketiga diisi dengan 6 elektron. So petala pertama kita dah isi 2, petala kedua dah isi 8, petala ketiga 6. Okey pelajar. Jadi susunan elektron dia mesti ditulis 286. Ada pelajar dia akan gunakan tanda nisbah. Salah ditolak dalam markah dalam exam. So 2.8.6. Okey, ini adalah susunan elektron bagi atom sulfur. Jelas ya? Okey. Seterusnya kita lihat pembentukan ion positif dan ion negatif. Kebanyakan atom mempunyai susunan elektron yang tidak stabil. Okey? Hanya kumpulan 18 atau gas nadir sahaja yang stabil. Kalau kita lihat dalam jadual berkala, kumpulan 18 stabil telah mencapai susunan elektron duplet atau oktet. Okey. Maka atom-atom ini cenderung untuk membentuk selain daripada kumpulan 18 tadi, dia akan cenderung untuk membentuk susunan elektron yang stabil. Stabil di sini pelajar kita refer kepada petala luar yang penuh, lengkap. Lengkap di sini kita refer kepada kalau petala pertama yang lengkap, kita kata cukup 2 elektron. Sebab petala pertama maksimum boleh isi 2. Seterusnya 8. So kalau 2 kita sebut duplet, kalau 8 kita sebut oktet. Okey. Atom neutral membentuk ion melalui pendermaan elektron pada petala luar kepada atom lain atau menerima. Dia apa kaedah dia? Kalau dia ada tak cukup di petala luar dia tak cukup 8 atau kalau petala pertama dia tak cukup 2, dia kena cukupkan. Cara cukup dia macam mana? Sama ada dia menderma, dia membuang elektron-elektron di petala yang paling akhir ataupun dia menerima elektron. Jadikan dia cukup. Jadikan dia stabil. Stabil di sini kita dah lengkap cukup. Okey. Hal ini adalah bagi mencapai susunan elektron duplet atau oktet. Kalau petala pertama sahaja dia maksimum 2. Ini panggil duplet. Kalau bukan petala pertama, okey, kalau bukan petala pertama, petala yang seterusnya kena cukup oktet. Oktet ni okey refer kepada 8 elektron, iaitu sudah cukup, sudah maksimum. Okey pelajar, kita lihat pembentukan ion positif dan ion negatif. Macam cikgu sebut tadilah. Sama ada menderma atau menerima elektron. Apabila sesuatu atom menderma atau menerima elektron, guna term sini menderma atau menerima elektron,
Atom itu menjadi zarah bercas yang disebut sebagai ion. Okey, ion positif terbentuk apabila atom unsur logam menderma elektron. Ni keyword dia pelajar. Okey, iaitu bila atom unsur logam menderma elektron. Ini bagi ion positif. Manakala bagi ion negatif pula pelajar, apa dia? Unsur ion positif biasanya tadi dibentuk oleh unsur logam. Negatif pula, atom unsur bukan logam menerima elektron. Jadi pelajar, kita ada beberapa keyword di sini. Bila cikgu sebut ion positif, biasanya dia refer kepada unsur logam, dan bila sebut positif, dia menderma. Okey, seterusnya, bila cikgu sebut negatif, kita refer kepada unsur bukan logam dan ia menerima elektron. Elektron kan negatif pelajar. Bila kita derma negatif, kita dah kurang negatif, kita positif lah. Bila kita derma, kita jadi positif. Sebab kita derma yang negatif. Elektron kan kita refer kepada negatif, subatom yang negatif. Dah belajar sebelum ni. Kalau dah lupa, tengok balik video sebelumnya. Okey, ion negatif pula, kita refer kepada bukan logam, so negatif diterima. Jadi charge dia akan bertambah negatif lah. Okey, dia menerima elektron. Okey, kita lihat contoh. Contoh belajar. Atom magnesium susunan elektron dia adalah 282. Okey, kita tahu magnesium ni logam. Logam tadi cikgu cakap apa? Derma, betul? Dia nak cukupkan elektron di petala paling luar, nak lengkap. Dia nak stabil. So, apa dia nak kena buat kalau dia nak stabil? Dia kena buang yang kacau kestabilan dia tu. Berapa yang kacau kestabilan dia? 2. So, dia akan buang 2 elektron. Nanti diambil lah oleh ion bahan bukan logam. Okey? Jadi kita lihat sama-sama pelajar. Dia seterusnya bila dia dah buang 2, dia punya susunan dah stabil. Tetapi dia dapat charge positif 2. Positif 2 ni menunjukkan bahawa ia telah menderma 2 elektron. Bila nak jadi atom, dia terima balik 2 elektron dia. Jadi balik atom. Nampak tak terms dia kat sini? Bila dia atom, pelajar, cikgu kata neutral kan tadi kalau awak masih ingat. Okey. Bila neutral pelajar, ini positif, iaitu proton dia ada 12, elektron dia ada 12. Bila cikgu letak negatif tu, ia adalah elektron. So total berapa kalau kira secara matematik? Sifar. Sebab itulah atom tu neutral. Tapi kalau lihat di sini pelajar, proton tetap positif 12, elektron sudah tinggal berapa? 10. So jumlah berapa? Positif 2. So dia punya charge adalah positif 2 atau 2 positif. Boleh? Okey, ni cara pembentukan ion positif. Okey pelajar. Sekarang kita lihat pula pembentukan ion negatif. Okey. Di luar ni dia ada 287. So dia nak menerima 1. Daripada derma 7, logiknya menerima 1. Dia logiknya inilah yang logik kan. Dia terima 1 elektron. Dan satu lagi klorin ni adalah apa pelajar? Cikgu cakap tadi bukan logam. Dia cenderung untuk menerima elektron dan menjadi stabil. Okay, menjadi stabil bermaksud di luar dia kena bagi cukup 8. Bila dia 7, dia tak stabil. Okey pelajar. Okey, kita lihat tadi proton bagi klorin berapa tadi? 17. Positif 17. Elektron sama dengan negatif 17. Total sifar. Jadi atom klorin adalah tiada charge, neutral. Manakala pergi dekat ion klorida. Klorin ni bila dia membentuk ion, nama dia kat belakang, dia jadi tambah ida. In jadi ida. Okey, klorin jadi klorida. Okey, belajar. Proton tidak akan berubah. Dia berada dalam nukleus. Statik dia tak berubah.
Okey, proton tidak berubah. Sekarang elektron dah berapa? Okey. Elektron daripada 287 iaitu negatif 17, dia sudah jadi negatif 18. Dia dah terima satu elektron. Bila dia terima satu elektron, awak totalkan dia. Positif 17 dan negatif 18, jumlah dia adalah negatif 1. Inilah charge dia. So negatif 1 di sini menyatakan ataupun kita boleh tafsirkan bahawa ion klorida ini telah menerima satu elektron. Okey, untuk mencapai kestabilan. Okey? Menerima atau menderma tujuan dia adalah untuk mencapai kestabilan, nak lengkapkan elektron di petala paling luar. Okey. Mari kita lihat latihan ya. Jom buat latihan. Okey pelajar. Practice formative 8.2. Lihat soalan. Nyatakan kedudukan unsur-unsur berikut dalam jadual berkala unsur moden. Okey, cikgu akan bincang beberapa soalan dan yang lain awak sendiri cuba jawab. Okey. Nyatakan kedudukan unsur-unsur berikut dalam jadual berkala unsur moden. Yang pertama, lithium. Okey pelajar. Sekarang awak kena refer dekat jadual berkala lithium. Bila kita tulis kedudukan, kita kena tulis dia berada di kumpulan mana, dia berada di kala mana. Okey, itu cara jawab yang betul. Okey, contoh cikgu nak jawab soalan A. Okey, soalan A apa dia? Kita nak tahu lithium ni berada di mana kedudukan dia. Nyatakan kedudukan. Okey, kita lihat. So kena refer kepada jadual berkala. Lithium, kita tahu daripada kiri ke kanan ini panggil apa kalau awak masih recall? Kumpulan. Okey. Kumpulan kita ada dia bergerak. Okey. Okey, kumpulan 1 hingga 18. Okey pelajar. Jadi kita tahu lithium berada pada turus yang pertama, ia adalah kumpulan 1. Manakala bila cikgu sebut kala, kita ada 7 kala. Okey, kala 1, kala 2, kala 3, kala 4, 5, 6 dan 7. Okey, kita cari kedudukan lithium. Ini dia lithium. Okey, lithium berada dalam kumpulan 1. Kala berapa? Kala 2. So inilah kedudukan dia. So jawapan dia kena tulis macam mana? Okey, awak tulis elok-elok dalam buku. Okey. Kumpulan 1 kala 2. Ini cara penulisan dia pelajar. Okey, seterusnya argentum. Okey, argentum cikgu buat 2 sahaja, yang lain buat sendiri. Okey. Argentum, mana kedudukan argentum? Okey, okey. Argentum kita dah jumpa di sini. Ag, argentum. Okey. Kumpulan berapa argentum ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey. So argentum berada pada kumpulan 11. Lepas tu kala berapa? Go straight here. Kala ke 5. Tu cara jawab dia. Jadi argentum kedudukan dia adalah kumpulan 11 kala 5. Okey, jelas ya? Okey, buat soalan lain. Okey, berdasarkan apa yang cikgu terangkan tadi bagi lithium dan argentum. Okey, seterusnya. Berikan 2 contoh unsur yang berada dalam kumpulan 17. Okeylah, mana-mana 2. Pergi dekat jadual berkala, cari kumpulan 17. Okey, kumpulan 17 ini dia. So anything fluorine, chlorine, bromine, iodine dan sebagainya. So dia minta berapa tadi? 2. So bagi 2 sahajalah. Okey, unsur M mempunyai nombor proton 19 saja. Okey, nombor proton 19. Okey, dalam jadual berkala unsur moden, nyatakan nama dia. Okey, pergi dekat jadual berkala. Okey.
Pergi dekat jadual berkala, cari nombor proton dekat sini atas ni, nombor proton 19. Okey. Sangat mudah kalau awak faham. Ini dia. So siapa yang berada pada kedudukan yang ke-19? Okey, ya betul kalium. Unsur kalium pada kedudukan ke-19 atau nombor proton 19, unsur tersebut adalah kalium. Okey? Okey, kita lihat nombor 4 pula macam mana nak jawab. Okey. Unsur N ditempatkan dalam kumpulan 15 skala 3. Kumpulan 15 skala 3 pelajar. Okey, dalam jadual berkala unsur moden, apakah susunan elektron bagi N ni? Okey, N ni tadi berapa? Kumpulan 15 skala 3. Okey, kita lihat. Kumpulan 15. Okey, tadi berapa? 6. Cikgu bagi slow-slow bagi awak faham 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18. Dia kata berapa tadi? Kumpulan 15 dan kala 3. Okey, kala 3 ini dia. So kumpulan 15. Siapakah unsur apakah unsur yang dimaksudkan tu? Okey, dia maksudkan fosforus. Okey. Fosforus dengan nombor proton 15. Okey, kita nak susun sekarang. Okey, macam cikgu cakap tadilah. Bila susun, maksimum petala pertama ada 2. Okey. 15 tolak 2 tinggal lagi 13. Okey, petala kedua tinggal lagi 13. So kita isi maksimum 8. Okey, daripada 8 tadi sudah boleh tolak 10, balance tinggal 5. Sangat mudah pelajar. Okey, seterusnya nombor 5. Dengan memberikan contoh yang sesuai, nyatakan pembentukan ion positif dan ion negatif daripada atom khususnya. Okey pelajar, ini awak boleh pilih mana-mana sebatian ion. Okey, dia kata nyatakan contoh dengan contoh yang sesuai. Okey, awak nak bagi contoh apa? Cikgu mohon awak bincangkan NaCl iaitu garam biasa. Dalam subtopik 8.1 pun kita dah lihat serba sedikit tentang natrium klorida. Okey, macam mana nak bincang bagaimana natrium membentuk ion positif dan bagaimana klorida membentuk ion negatif. Cara perbincangan dia refer balik pada nota teacher yang dekat atas tadi. Okey. Okey, ini yang tadilah cikgu guna untuk jawab soalan. Okey, itu sahaja untuk PDPR kita pada hari ini. Terima kasih semua.